Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat sekalian, bersempena kita ni menyambut Hari Nuzul Al-Quran di negara Brunei Darussalam. Marilah kita ni sama-sama mengingati dan mengetahui sejarah pengumpulan Al-Quran itu sendiri. Menurut ulama, pengumpulan Al-Quran itu bermaksud menghafal dalam hati, yakni secara hafiz. Dan yang kedua ialah penulisan Al-Quran kesemuanya, iaitu menjadi kitab ataupun mushaf. Sejarah pengumpulan Al-Quran itu sendiri terbahagi kepada dua masa, iaitu di masa zaman Rasulullah SAW dan masa Khulafa Ar-Rashidin. Pada masa Rasulullah SAW, pengumpulan Al-Quran adalah secara apabila baginda menerima ataupun turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, baginda dengan segera menghafal dan membaca ayat-ayat tersebut. Dan kemudian baginda sampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat pun dengan segera menghafal dan membacanya. Langkah seterusnya ialah para sahabat pulang ke rumah masing-masing dan menyampaikan pula kepada isteri dan anak-anak mereka. Dan apabila Rasulullah SAW berjalan pada malam hari melalui rumah-rumah para sahabat, maka kedengaran dengan gemuruhnya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada rumah-rumah para sahabat. Salah satu kelebihan yang Allah beri kepada bangsa Arab ialah kekuatan hafalan. Maka tidak hairanlah baginda Rasulullah SAW merupakan hafiz yang pertama dalam menghafal keseluruhan Al-Quran dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Selain daripada menghafal Al-Quran, para sahabat juga menulis ayat-ayat Al-Quran di atas pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit binatang, daun kayu dan sebagainya. Di antara sahabat yang diangkat menjadi penulis wahyu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Tulisan-tulisan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkumpul dalam satu mushaf, bahkan dimiliki oleh perseorangan, iaitu para sahabat sekalian. Ini kerana penurunan ayat Al-Quran itu sendiri adalah berperingkat-peringkat dan berakhir dengan kewafatan Rasulullah SAW. Pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, maka mulalah timbulnya masalah dalam pembacaan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Khulafa Ar-Rashidin diketuai atau dimulai oleh dua Khalifah Ar-Rashidin, iaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Uthman Al-Affan. Semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, berlakunya peristiwa peperangan yang menyebabkan syahidnya ramai daripada hufaz-hufaz Al-Quran. Maka di atas kebimbangan kehilangan ataupun gugur syahidnya para hufaz ini, Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran sebelum ianya hilang daripada dada-dada ataupun daripada hafalan para sahabat. Pada awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak cadangan Sayyidina Umar ini, tetapi memandangkan akan kebaikan dan kelebihan pengumpulan Al-Quran ini, maka baginda pun bersetuju dan mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpul dan membukukan Al-Quran. Sementara pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman bin Affan bermula dengan perluasan kuat wilayah Islam ke negara-negara bukan Arab. Semasa peperangan di antara penduduk Iraq, Syam dengan Armenia dan Azerbaijan, Huzaifah bin Al-Yaman yang turut menyertai peperangan tersebut mendapati
banyak perbezaan cara-cara membaca Al-Quran dalam tentera Islam sehingga mengakibatkan perbalahan dalam umat Islam. Huzaifah segera melaporkan perkara ini kepada Khalifah Uthman dan baginda mengambil perhatian yang serius terhadap masalah ini. Maka baginda mengumpulkan para sahabat dan mengutarakan untuk mengumpulkan Al-Quran buat kali kedua. Para sahabat bersepakat dan bersetuju dengan cadangan Sayyidina Uthman dengan cara menyalin semula mushaf yang telah dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Uthman bin Al-Affan pun mengarahkan orangnya untuk mengambil salinan mushaf tersebut yang disimpan di tangan Hafsah bintu Umar dan disalin kepada beberapa buah salinan. Setelah siap salinan-salinan tersebut, maka ianya telah dikirimkan ke setiap wilayah dan mushaf baru tersebut dikirimkan kepada setiap wilayah dan mushaf-mushaf yang lama dan Quran-Quran persendirian diarahkan oleh Sayyidina Uthman bin Al-Affan untuk dibakar. Sebagai kesimpulannya, motif dan cara pengumpulan Al-Quran di antara Sayyidina Abu Bakar dan Uthman adalah amat berbeza. Motif pengumpulan Al-Quran pada zaman Sayyidina Abu Bakar adalah hasil dari kebimbangan baginda akan hilangnya Al-Quran daripada tangan umat Islam. Sementara motif Sayyidina Uthman bin Al-Affan pula ialah disebabkan perbezaan logat ataupun dialek dalam pembacaan Al-Quran mengikut daerah-daerah. Pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar dengan cara memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang bertebaran dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Sementara pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman bin Al-Affan pula ialah menyalin semula mushaf Sayyidina Abu Bakar dengan menggunakan satu logat sahaja. Wallahu alam bisawab. Mengenang kepada jasa dan jerih payah yang telah dilakukan oleh para sahabat dalam menyusun, mengumpul dan membukukan Al-Quran agar ianya terpelihara dan sampai kepada tangan kita seperti mana yang kita baca pada hari ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan membaca Al-Quran, bukan saja di bulan Ramadan yang mulia ini, bahkan di bulan-bulan yang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.